Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Mari kita mulakan dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan prinsip keenam pembangunan berteraskan Islam. Dan prinsip keenam ini ada kena mengena dengan peralatan pembangunan. Jadi sebelum pada ini kita sudah bincang berkenaan dengan acuan pembangunan, telah bincang tentang pelaku pembangunan, kita juga telah bincang tentang kerangka pembangunan, kita juga telah bincang tentang perkaedahan pembangunan. Ya, kita juga telah bincang tentang skala waktu pembangunan. Dan begitulah seterusnya. Telah ada 5 prinsip pembangunan masyarakat Islam telah kita bincangkan. Maka kalau kelima-lima itu sudah ada, tetapi kalau tidak ada alat untuk membangun, maka itu tentulah tidak lengkap juga. Jadi prinsip ke-6 ini ada kena mengena dengan peralatan pembangunan. Dan dalam pembangunan berteraskan Islam, peralatan pembangunan itu ialah sumber alam. Sumber alam di sini bermaksud semua benda yang hidup dan yang mati, sama ada di langit ataupun di bumi, sama ada di laut ataupun di cakrawala, sama ada yang telah diterokai ataupun belum, sama ada telah ditemui ataupun belum. Semua itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dipanggil sumber alam. Jadi pembangunan berlaku apabila ada interaksi manusia dengan sumber-sumber alam tersebut. Misalnya apabila manusia berinteraksi dengan tanah, maka proses interaksi itu akan menghasilkan hasil pengeluaran. Dan hasil pengeluaran itu ya dikira sebagai hasil-hasil pembangunan. Tapi tentulah dalam proses itu, sebagaimana telah kita bincang, manusia itu berinteraksi dengan sumber-sumber alam tadi dengan fungsinya sebagai hamba Allah, dan pada masa yang sama yang dengan fungsinya sebagai khalifah Allah. Jadi dia berinteraksi dengan tanah misalnya, menggunakan tanah menanam tanaman sebagai wakil Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari rezeki. Tetapi pada masa yang sama statusnya sebagai hamba Allah tidak luntur. Ya, artinya dia berusaha sebagai wakil Allah, berinteraksi dengan tanah untuk menghasilkan sesuatu hasil pengeluaran. Tapi dalam seluruh proses itu, dia tetap yakin bahawa dia adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan. Rezeki yang diusahakan itu Allah akan bagi mengikut apa yang Allah mahu, mengikut kehendak Allah. Jadi dengan keyakinan itulah interaksi manusia dengan sumber alam itu menjadi pembangunan berteraskan Islam. Sebenarnya dalam teori pembangunan lazim, sumber alam juga dianggap sebagai peralatan pembangunan. Sebab itu pemilikan sumber alam ini, misalnya pemilikan tanah, dia merupakan isu yang besar, sama ada dalam sistem neoklasikal ataupun dalam sistem radikal. Kalau dalam sistem neoklasikal, ya, yang melahirkan teori kapitalisme itu, mereka yakin bahawa sumber alam itu boleh dimiliki secara peribadi oleh setiap manusia berdasarkan kepada kebolehan mereka, berdasarkan kepada kekuatan daya saing mereka, berdasarkan kepada usaha mereka. Tetapi bagi teori pembangunan radikal, itu tidak boleh berlaku begitu. Kerana manusia ini dianggap berbeza-beza kebolehan, dianggap berbeza-beza daya saingnya, dianggap berbeza-beza
keupayaan mereka untuk berinteraksi dengan sumber alam itu, maka oleh demikian sumber alam itu ataupun apa yang dipanggil oleh sistem neoklasikal sebagai faktor-faktor pengeluaran dan oleh Marxisme sebagai alat-alat pengeluaran, bagi teori radikal itu ini semua kena dimiliki, diagihkan secara sama rata. Jadi untuk itu kita lihat dalam negara-negara sosialisme dan komunisme, tanah itu dimiliki oleh negara dan mereka memberikan tanah kepada rakyatnya secara sementara untuk bekerja. Kalau tanah itu tidak dikerjakan, tanah itu ditarik balik. Jadi begitulah perbezaan antara keduanya. Tapi walau bagaimanapun, dalam pembangunan berteraskan Islam, walaupun sumber alam itu dianggap, diterima sebagai peralatan pembangunan seperti juga dalam teori pembangunan lazim, tetapi dia ada bezanya. Bezanya ialah keyakinan, tasawur, pembangunan berteraskan Islam itu adalah bertunjak kepada pencipta dan pemilik sumber-sumber alam tadi. Bagi pembangunan berteraskan Islam, pencipta dan pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan negara. Kalau dalam teori pembangunan lazim, sumber alam itu dianggap sebagai given. Lahir-lahir sudah ada benda ini, sudah jadi secara semula jadi. Tetapi bagi Islam tidak. Sumber alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pemilik mutlaknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, kenapa Allah ciptakan sumber alam dan sedangkan Allah memilikinya secara mutlak? Maka ada 3 fungsi yang dapat kita tulis di sini ya. Yang pertama, walaupun Allah cipta dan Allah milik secara mutlak, tetapi Allah tundukkan, kalau kita baca dalam Al-Quran dan sebagainya itu, Allah tundukkan semua, Allah tundukkan kalau tidak semua pun sebahagian sumber alam itu untuk kegunaan manusia. Jadi Allah bagi pinjam kepada manusia untuk kegunaan manusia, memenuhi keperluan manusia sebagai manusia khalifah Allah dan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber alam itu dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk manusia membuktikan ketaatannya kepada perjanjian mereka di alam ruh. Jadi sumber alam ini adalah cuma alat, supaya dengan alat itu manusia boleh membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang sungguh mereka patuh kepada Allah sebagai Tuhan dan manusia sebagai hamba Allah. Jadi alat pembuktian. Jadi bukan semata-mata alat production, bukan semata-mata alat untuk menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya itu, penciptaan sumber-sumber alam itu dengan segala sistem yang ada, banyak Allah sebutkan bagaimana malam dia dijadikan kemudian diganti dengan siang dan begitulah bergilir-gilir dengan matahari dan bulan dan sebagainya itu. Banyak ayat Quran yang ada kena mengena dengan perkara yang sedemikian rupa. Allah jadikan itu semua sebagai tanda sifat Allah yang bukan saja maha berkuasa, bukan saja maha pencipta, tetapi sifat Allah yang pemurah dan pengasih. Artinya tidak kira sama ada mereka derhaka kepada Allah ataupun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap anugerahkan sumber alam itu kepada manusia. Cuma yang berbezanya, ada orang yang Allah anugerahkan kepada mereka sumber alam itu kerana tanda kasih sayang pemurah Allah, Ar-Rahman Allah, pemurah Allah. Allah bagi kepada semua orang, semua manusia. Tetapi itu tidak cukup, kerana kepada orang yang beriman dan bertakwa, Allah bagi bukan hanya sebagai daripada sifat Allah yang pemurah, tetapi sifat Allah yang mengasihani, yang pengasih.
Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Jadi atas sebab itu, siapa yang mendapat sumber alam itu atas sebab sifat Allah yang pemurah dan pengasih, dua-duanya itu, maka insya-Allah sumber alam yang mereka berinteraksi, mereka miliki itu secara sementara akan memberikan barakah. Ya. Dan itu dia rahsia, ya, dia berbezalah dengan ini. Tapi timbul satu persoalan dalam pembangunan ini. Kalau dalam pembangunan lazim dikatakan bahawa sumber alam itu terhad. Kalau dari Islam betul atau tidak sumber alam itu terhad? Jawapannya dua. Ya betul. Dan yang keduanya ialah tidak betul. Sumber alam itu terhad kalau sekiranya kita lihat dari segi fizikal dan juga dari segi kuantitatif. Memang pengalaman kita, mana-mana sumber alam yang makin kita guna, makin kurang dia. Secara fizikal, makin kita guna, makin kurang dia. Kalau kita ukur secara kuantitatif. Ya. Tetapi kalau kita nak menganalisisnya sebagai orang Islam, sebagai seorang pembangunan berteraskan Islam, maka melihat kepada benda yang fizikal saja itu tidak cukup. Karena perlu juga kita melihat daripada tauhid, karena itu adalah merupakan akidah tunjang kepada keyakinan kita tentang pemilikan Allah secara mutlak dan tentang penciptaan Allah terhadap sumber-sumber alam ini. Maka apabila kita melihat daripada perspektif tauhid, kita akan berjumpa dengan sifat rezeki. Kita akan berjumpa dengan konsep barakah. Kita akan berjumpa dengan etika pengagihan. Kita akan berjumpa dengan etika kepenggunaan. Jadi misalnya kita berjumpa dalam Al-Quran, dalam nas-nas hadis dan sebagainya itu, bahawa rezeki itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang yang Allah mahu bagi rezeki sedikit, Allah bagi mengikut kehendaknya. Mana yang Allah nak bagi rezeki banyak, Allah bagi mengikut kehendaknya. Tetapi Allah jamin bahawa semua makhluk yang hidup tu Allah akan bagi rezeki. Jadi atas sebab itu ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sumber alam itu tidak terhad. Kerana setiap orang ada rezekinya, sama ada sedikit ataupun banyak. Mungkin ada orang bertanya, kalau banyak rezeki, okey, tidak ada masalah. Kalau sedikit bagaimana? Ini pergi kepada konsep yang kedua, iaitu konsep barakah. Sebab konsep barakah ini bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi ada orang mendapat rezeki yang sedikit, tetapi kerana ada barakahnya, maka dia merasa cukup dengan rezeki yang sedikit tadi. Tetapi ada orang yang mendapat rezeki yang banyak, tetapi tidak ada barakah, maka dia tidak merasa cukup dengan rezeki yang banyak. Jadi ada konsep barakah di situ, ya. Kemudian kalau kita lihat pula, walaupun ada orang yang mendapat rezeki yang sedikit, ada yang banyak, tapi yang mendapat banyak itu mesti diagihkan. Maka ada etika yang ketiganya, etika pengagihan. Jadi sumber alam yang didapati oleh mereka yang diberikan dengan banyak itu bukan kepunyaan mereka secara mutlak untuk mereka gunakan. Tapi dalam rezeki mereka itu ada bahagian untuk orang-orang lain yang mendapat rezeki yang sedikit. Maka dia kena agihkan, sama ada dalam bentuk zakat, sama ada dalam bentuk sedekah, sama ada dalam bentuk infak, sama ada dalam bentuk wakaf dan sebagainya. Jadi ada sistem pengagihan sumber-sumber alam itu untuk memperimbangkan antara mereka yang mendapat rezeki yang banyak dengan mereka yang mendapat rezeki yang sedikit. Dan akhir sekali, apabila setelah mendapat rezeki itu, maka ada etika kepenggunaan. Dalam Islam ini ada etika kepenggunaan. Kita dah sebut sebelum pada ini bahawa ada 3 peringkat kepenggunaan, ya. Yang pertama, memenuhi keperluan asas, ya, daruriyat. Kemudian memenuhi untuk senang hidup, ya, hajaiyat, ini, dan juga yang akhir sekali yang bermewah-mewah itu. Jadi yang dibenarkan ialah yang pertama dengan yang kedua, ia memenuhi keperluan. Kalau kemewahan itu memenuhi kemampuan. Jadi di situ kena ada sifat qanaah, artinya sifat yang merasa cukup, dengan apa yang ada. Tapi pada masa yang sama juga kena ada kemahuan yang terhad.
Nah, kemahuan ini kalau dalam pembangunan lazim dikatakan tidak terhad. Tetapi dalam Islam kemahuan itu tidak terhad kalau sekiranya nafsu manusia itu adalah nafsu yang rendah. Sebab yang mendorong kemahuan itu adalah nafsu. Tapi kalau dia berangkat nafsu amarah, dia berangkat nafsu lawamah, dia berangkat nafsu mulhamah, maka kemahuan manusia itu tidak terhad. Tapi dalam Islam, nafsu-nafsu yang sedemikian rupa tidak cukup. Kita mesti meningkatkan nafsu kita kepada nafsu yang lebih baik, yaitu sekurang-kurangnya nafsu mutmainnah. Apabila nafsu mutmainnah, barulah kemahuan kita menjadi terhad, kita mengikut keperluan dan kita merasa cukup dengan apa yang kita guna tersebut. Tambah lagi kalau nafsu yang lebih tinggi selain daripada nafsu mutmainnah yang lebih tinggi ialah nafsu radiyah, nafsu mardiyah dan nafsu kamilah. Itu nafsu wali-wali Allah, nafsu kekasih-kekasih Allah, nafsu para sahabat, nafsu rasul-rasul. Jadi oleh demikian kita lihat bahawa sumber alam itu ya benar terhad dari segi fizikal, tetapi itu tidak cukup analisisnya. Kalau kita melihat daripada perspektif Islam, kita kena lihat dari perspektif tauhid, dan perspektif tauhid itu membawa kita kepada konsep rezeki, konsep barakah, konsep pengagihan, konsep kepenggunaan, dan akhirnya kita dapat melihat bahawa sesungguhnya sumber alam itu tidak terhad. Cuma Allah disebutkan dalam Quran, Allah banyak sebutkan kadang-kadang ya Allah bagi ya rezeki kepada seseorang itu by proportion, maknanya mengikut waktu-waktu tertentu. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan rezeki kepada setiap orang itu dengan cara-cara yang berbeza-beza. Sekian untuk prinsip yang keenam, iaitu semua alam sebagai peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.